So yang pertama adalah kita kena sentiasa ingat cara paling pantas untuk bunuh keyakinan diri anak adalah comparing, membandingkan. Sebab bila kita membandingkan, kita ada expectation yang terlalu tinggi tanpa kita melihat anak kita tu sendiri. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sedar tak sedar begitu pantas masa berlalu dan kita telah pun memasuki minggu kedua dalam tempoh PKP. Nak tahu juga dalam tempoh yang begitu mencabar ini apakah cabaran yang dilalui oleh ibu bapa? Pastinya antara mereka di luar sana yang begitu tertekan ketika ini ataupun nak mencari formula tertentu untuk memastikan parenting yang diamalkan berada di sasaran yang tepat. Okey, dan nak bercakap mengenainya tepat sekali pada hari ini kita dalam Refleksi Minda membawakan topik yang begitu menarik iaitu mengenai cabaran ibu bapa di kala pandemik COVID-19 itu khasnya dalam situasi PKP ketika ini. Dan saya tidak berkeseorangan di mana saya ditemani oleh pakar motivasi keibubapaan iaitu Puan Adli Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya kabarnya begitu jauh datang ke hari ini sampai selamat. Terima kasih lah banyak-banyak. Dan sebenarnya kan saya tertarik dengan Puan Raja di mana pengisian konten keibubapaan tu begitu dekat sekali di hati saya dan juga hati ibu bapa di luar sana khasnya dalam nak mendidik anak dalam keadaan serba-serbi norma baharu ketika ini. Kita lihat ya Puan ya, keadaan semua berubah 360 darjah dan khasnya ibu bapa lah paling terkesan apabila stres memikirkan keadaan ekonomi lagi yang dilihatkan agak tak stabil ketika ini dengan tekanan hidup, khasnya terpaksa bekerja dari rumah, menguruskan anak-anak dengan sesi pembelajaran anak secara online. Ini sedikit sebanyak telah pun memberikan kesan terhadap emosi dan kesan terhadap emosi itu telah pun disalurkan kepada anak. Ini memang negatif lah. Dan mungkin Puan boleh komen ketika ini khasnya bagaimana ibu bapa ketika ini perlu waras dalam mendidik anak. Wow, okey. Terima kasih Nurul. Okey. Macam mana kita ibu bapa ni stres, macam mana kita rasa susah payahnya nak menyesuaikan diri dalam keadaan yang terbersedia sukar sekarang, macam tu juga anak susah payahnya nak menyesuaikan diri mereka dalam suasana baru sekarang. Jadi kita tak boleh nak tengok anak ni sebagai macam orang yang hanya mengikut kita saja, sebab anak ni juga manusia, anak ni ada emosi juga, anak pun ada keperluan dia juga. Dia pun ada rasa rindu nak pergi sekolah, rindu nak pegang kawan, rindu nak bermain seperti biasa. Jadi anak pun sebenarnya ada struggle dia sendiri. Jadi tak adil untuk kita menyalahkan anak ataupun nak menyalurkan kita punya panas baran tu kepada anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dulu sebelum berlakunya COVID ni mungkin kita ada keseimbangan dalam hidup kita di mana kita ada tempat kerja, kita ada anak pun ada sekolah, kita ada rumah. Tapi sekarang ni, waktu sekarang ni semua dalam satu tempat. Tempat kerja dekat rumah, sekolah dekat rumah, rumah pun dekat rumah. Jadi itu yang membuatkan kita lagi tak stabil, rasa sangat terganggu secara emosi, secara mental dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh ingatkan adalah ini adalah masa untuk kita lupakan keseimbangan. Tak perlu nak capai apa-apa keseimbangan sebab memang tak ada keseimbangan dalam keadaan sekarang ni. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita fokus apa yang terbaik yang kita boleh buat sekarang. Bermaksud kalau kita tengah work from home contohnya, tengah buat kerja, tengah conference meeting ke apa, tiba-tiba anak jatuh tangga. Anak jatuh tangga menjerit, menangis. Jadi pada ketika itu, apakah yang terbaik yang kita sepatutnya buat? Macam tu. Ya, patutnya kita kena terima keadaan sekarang ya. Jangan nak terima, fikir melampaui batas. Sebab sekarang semua satu dunia pun tak normal sebenarnya. Puan, bukan kita saja. Okey, dan kita nak lihat juga ya sedikit sebanyak kesan emosi ke atas ibu bapa kita dapat saksikan stres dan kita salurkan kepada anak. Dan kadang-kadang kita lihat anak ni macam tak ada apa-apa. Hidup mereka ni bahagia je, hanya main je, tak payah fikir apa-apa. Dan kita lupa akan emosi mereka sebenarnya. Okey, dan Puan, mungkin Puan boleh kongsikan mengenai kesan emosi anak-anak ini khasnya di kala musim PKP ni terpaksa duduk kat rumah macam Puan kata, kebahagiaan mereka bermain-main macam kanak-kanak lain dah tak dapat nak rasa dah waktu ni.
duduk di rumah saja. Dunia mereka hanya di luar, di rumah. Dan duduk dekat rumah bukan duduk saja tangan banyak tengok skrin handphone, mata banyak tengok skrin komputer, dan mungkin kesan pembesaran mereka ke atas emosi mereka bagaimana tu? Okey, ini adalah satu perkara yang membimbangkan bukan sahaja ibu bapa tapi juga guru-guru sebenarnya. Kalau saya berbual dengan guru-guru, tak kisahlah guru tadika ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, guru-guru pun risau dengan perkembangan anak ataupun fokus anak ketika belajar sebab everything is online kan. Jadi saya rasa dalam keadaan sekarang ni, walau macam mana kesan buruknya nanti pun, kita hanya mampu buat yang terbaik apa yang kita mampu. Jadi kita fokus apa yang kita boleh buat instead of kita fokus apa yang kita tak boleh buat. Dan macam mana kita ibu bapa kesian tengok anak-anak tak boleh pergi sekolah, jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Saya rasa kita lah kena ambil peranan tu untuk memenuhi emosi dia, keperluan emosi dia. Dan macam mana guru-guru pula, mungkin pendekatan perlu diubah. Maksudnya sebelum ni mungkin cikgu ajar kat kelas macam ni kan, sebab kita ada two-way communication, kita nampak reaksi murid-murid dan kita boleh berhubung secara direct lah, maksudnya bersemuka. Tapi dalam keadaan sekarang ni, bila sekolah di online kan, mungkin guru-guru pun patut fikir macam mana, apakah pendekatan yang berbeza yang lebih baik. Sebab kadang-kadang bila anak-anak struggle, bila anak-anak tak boleh fokus dalam belajar, mungkin kita yang kena adjust cara kita mengajar mengikut cara anak belajar. Maknanya kita kena upgrade skill lah. Yeah, bukan hanya kita saja, bukan cikgu, jangan harapkan cikgu saja kita sebagai ibu bapa. Dan mungkin juga boleh ambil masa senggang bermain bersama anak ke, buat aktiviti bersama-sama kan, elakkan stres. Kerana orang kata apa, kalau banyak sangat tengok emosi, banyak sangat tengok skrin komputer ataupun handphone ni mengakibatkan anak cepat baran. Betul ke Puan? Okey. Sebenarnya apa sahaja aktiviti anak pada 6 tahun pertama, ada yang cakap 8 tahun pertama, apa sahaja aktiviti anak setiap hari yang dilakukan, tak kisahlah dekat rumah ke, dekat sekolah ke, itulah yang membentuk struktur otak anak. Jadi kalau anak yang banyak bermain, sebab anak bila dia bermain, dia banyak pengalaman, dia bersosial, dia solve problem ketika bermain. Tapi waktu sekarang ni mungkin kurang waktu bermain tu, dia banyak tengok skrin, mungkin bermain pun melalui skrin secara online, Google Meet ke apa kan dengan kawan-kawan. Jadi itu mungkin adalah sikit kesan tu kat situ kan. Dan kalau kita tengok diri sendiri pun, if we are too much on screen, kita pun boleh jadi emosi kita tak stabil. Betul. Kan? Kita perlukan macam kita perlu keluar jogging ke, kita perlu masak ke kan, kita perlu buat something else. So macam tu juga dengan anak-anak. Kita risau juga kalau boleh kita nak elakkan berlakunya ketagihan terhadap gadget. Ya, itu yang paling kita takut. Dan mungkin boleh kongsikan mengenai kesan terhadap ketagihan gadget macam mana terhadap emosi. Okey. Kesan ketagihan, bila kita cakap pasal ketagihan ni memang satu benda yang bahaya dan saya rasa kalau boleh kita elakkan lah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kalau kita sebut skrin ada banyak semua benda yang mempunyai skrin, TV, handphone, laptop, komputer, video game dan sebagainya, semua benda yang mempunyai skrin sebenarnya bersifat addiktif. Maksudnya ada kesan ketagihan. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita tak ada pilihan, itu adalah merupakan keperluan kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah mengawal penggunaannya. Itu dia, mengawal penggunaannya. Kalau anak-anak ni tak pandai kawal, kita lah sebagai ibu bapa yang kena pandai mengawal. Nama pun ibu bapa kan. Dan apapun Puan Raja, kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini dengan kupasan yang pastinya lebih menarik. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Refleksi Minda. Masih lagi membincangkan mengenai cabaran ibu bapa di kala PKP dan bersama dengan Adlin Rajiah bersama saya, seorang pakar motivasi keibubapaan. Dan kalau tadi kita dah kongsi mengenai cabaran ibu bapa di kala pandemik PKP ini, dilihat stres dalam rumah dan anak-anak pun turut stres. Dan kali ini kita nak kongsi pula mengenai situasi anak-anak yang dilihat ganas. Ini satu topik yang menarik sebenarnya, di mana kalau kita dapat saksikan kebelakangan ini Puan Raja, anak-anak sedari umur 3-4 tahun dah bercakap pun
menjerit-jerit, tindakan pun kalau nak menyalurkan, nak meluahkan rasa ketidakpuasan hati dengan cara ganas, iaitu memukul ataupun mencederakan orang. Dan adakah ini adalah satu tindakan yang normal dalam proses tumbesaran anak-anak, ataupun ianya disebabkan refleksi daripada didikan ibu bapa sebenarnya? Bagaimana? Saya rasa dua-dua boleh jadi. Sebab satu, anak ni, kenapa kita katakan anak-anak yang belum dewasa ni sebagai belum mumayyiz, kerana mereka ni ikut apa saja yang dilihat, apa saja yang didengar. Dia tak dapat nak bezakan baik dan buruk. Itulah maksud belum mumayyiz tu. Jadi bila kita faham benda ni, kita kena jagalah suasana apa yang kita dedahkan kepada anak. Bila anak cakap bukan-bukan, atau anak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak elok, atau perbuatan yang ganas dan sebagainya, kita lihatlah balik apa cerita-cerita yang anak tengok di skrin, mungkin kawan-kawan mereka, mungkin sepupu-sepupu, pergaulan dan sebagainya, dan kita lihat diri kita sendiri jugalah. Sebab siapa lagi yang anak nak tengok, nak mencontohi, melainkan kita yang ada 24 jam depan mata dia ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin disebabkan oleh anak-anak sekarang kurang perkataan, di mana bila anak-anak sekarang terlalu banyak on screen ataupun kurang interaksi dengan real people, dia kurang ada komunikasi. Mungkin banyak kosakata, banyak perkataan, tapi kurang penggunaan. Maksudnya kurang skill berkomunikasi tu. Jadi itu yang menyebabkan bila anak tak pandai meluahkan melalui perkataan, dia meluahkan melalui perbuatan lah, pukul dan sebagainya. Itu sesuatu yang menarik. Dan adakah ini dalam tempoh tertentu saja, dalam tempoh pembesaran nanti akan kembali normal, ataupun ianya berkemungkinan akan membawa kepada karakter si kanak-kanak tersebut? Bagaimana? Wow, saya lebih suka kalau kita tak boleh, bagi saya kita tak boleh ubah anak. Bagi saya kita tak boleh ubah anak, sebab anak yang mengubah anak tu adalah Allah. Kita hanya boleh mengubah diri kita sendiri, dan the best parenting is through akhlak sebenarnya. The best parenting is through akhlak. Dan macam mana kita nak pastikan anak kita membesar menjadi orang yang lebih baik, kita juga perlu membesar menjadi ibu bapa yang lebih baik. Macam yang Nurul cakap tadi, parenting bukanlah proses membentuk anak, tapi membentuk ibu bapa yang layak dicontohi oleh anak-anak. Wow, besar tanggungjawab ibu bapa sebenarnya. Betul. Bukan hanya bagi anak makan, pakai, persekolahan, membesarkan mereka untuk ke alam dewasa. Itu mungkin anak kucing. Pastinya tidak. Okey. Dan sekarang ni kalau kita lihat sesuatu yang menjadi dalam masyarakat kita lah kan. Ini sebenarnya cerita lama pun daripada isu turun temurun, iaitu anak emas, anak pilihan, pilih kasih. Itu dah sinonim dalam sesebuah keluarga. Kadang-kadang sebagai ibu bapa mungkin kita terlupa ataupun terlepas pandang bahawa tak semua anak tu adalah sama kan. Kadang-kadang mungkin ada anak kekurangan, itu kita tak tahu kelebihan dia pada masa akan datang. Dan bagaimana sebenarnya nak menangani rasa pilih kasih terhadap anak-anak tu sendiri? Okey. Ini banyak berlaku dan kadang-kadang kita sendiri pun, saya sendiri pun tanpa sedar saya pun membanding-bandingkan ni. Kan. Kadang-kadang kita secara tak sedar kita cakap, awak tahu tak anak kawan mama tu dapat berapa A, dah hafal apa, dah pandai apa kan. So tanpa sedar kita sebenarnya meletakkan satu expectation yang mungkin tak kena dekat anak kita. So yang pertama adalah kita kena sentiasa ingat cara paling pantas untuk bunuh keyakinan diri anak adalah comparing, membandingkan. Sebab bila kita membandingkan, kita ada expectation yang terlalu tinggi tanpa kita melihat anak kita tu sendiri. Kita lebih banyak melihat anak-anak orang lain, especially dalam dunia social media hari ni, kita lebih kenal anak-anak orang lain berbanding anak kita sendiri yang di depan mata. Dan kalaupun kita ada ramai anak, contohnya 5 orang anak, belajar untuk melihat setiap anak itu secara individu, secara individual. Maksudnya perlumbaan anak itu bukanlah di kalangan adik-beradik, tapi misi dia adalah untuk mengalahkan diri dia sendiri yang semalam, yang sebelum ni. Maksudnya dia bersaing dengan diri dia sendiri yang semalam. Itu saja. So tak perlu nak membanding-bandingkan di kalangan adik-beradik atau saudara mara, anak saudara ke apa kan. Betul. Sebenarnya tak semua manusia sempurna kan. Kita sebagai ibu bapa pun tak sempurna sebenarnya. Tapi mungkin kelemahan itu kita tutup supaya tak nak nampak kekurangan depan mata anak-anak. Dan mungkin Puan Raja boleh kongsikan kesan emosi terhadap anak-anak yang sering dibanding-bandingkan oleh ibu bapa. Okey.
Mungkin saya patut tanyalah ibu bapa di luar sana juga, apakah perasaan anda jika anak anda membandingkan anda dengan ibu bapa lain? Contohnya Makan dalam tu sedih ya. kan. Kadang-kadang kita asyik fikir kita aje. Kita rasa macam anak-anak kena membanggakan kita, anak-anak kena menyejukkan hati kita, tapi kita sendiri sebagai ibu bapa kita lupa untuk menjadi ibu bapa yang membanggakan anak-anak. Aduh, begitu dalam sekali maksudnya tu, menusuk ke dalam kalbu. Sebab saya rasanya kan, terus kita rasa macam bersemangat nak menjadi ibu yang terbaik. InsyaAllah, walaupun kita tak boleh memberi terbaik, kita tak boleh menjadi yang orang kata apa, sempurna, tapi akan memberikan yang terbaik itu pastinya. Dan sekarang ni kita nak kongsi lagi satu lagi perisian ataupun perincian yang saya kira kan cukup menarik sebenarnya. Di mana kalau apa-apa kalau dalam rumah tangga, kita lihat kan tanggungjawab ni sebenarnya banyak diletakkan kepada ibu. Walaupun anak-anak tu anak sama-sama, anak ayah dan juga anak ibu. Lepas tu apa-apa benda sahaja ataupun masalah yang berkaitan, tetap akan ibu dipertanggungjawabkan. Pembesaran anak ni, kalau kelakuan akhlak anak tak menjadi pun, ibu juga yang akan disalahkan. Itu belum lagi termasuk daripada segi pembelajaran pendidikan. Dan nak tahu juga khasnya kenapa situasi sedemikian yang berlaku, dan adakah anak itu tanggungjawab ibu semata-mata? Orang kata ibu yang melahirkan, ibu lah tanggungjawab. Bagaimana? Okey, kalau kita tengok parenting, maksud parenting tu keibu-bapaan. Ada perkataan ibu, ada perkataan bapa. Bermaksud mendidik anak ni adalah tugas bersama. Dan sebenarnya kalau kita lihat psikologi anak, mereka memerlukan kedua-duanya. Mereka memerlukan mother figure dan father figure. So, untuk memastikan perkembangan anak tu berlaku secara holistik, memang kedua-duanya memerlukan perlu untuk mainkan peranan. Dan of course lah mak yang melahirkan, mak yang mengandungkan, sebab takkanlah ayah pula nak buat kan. Tapi ayah, sebab kalau kita melihat kajian, 90% daripada pembentukan sasiah ataupun lifestyle anak tu, dia dipengaruhi oleh ayah sebenarnya. Dan ibu ni dia lebih kepada pembentukan macam emosi. Kalau anak nak meluah perasaan, dia akan merujuk pada ibu. Tapi lifestyle dan sebagainya, ayah. Itu dia. Janganlah orang kata apa, anak ni anak mak seharusnya disalahkan. Orang kata tanggungjawab bersama. Anak sama-sama katanya kan? Itu yang pastinya. Betul. Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi dan kita akan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami dalam Refleksi Minda. Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama Refleksi Minda, dan kita terus mencongkil tips-tips keibu-bapaan bersama dengan Puan Rajiah. Okey Puan, saya tertarik pada satu artikel yang menyatakan ibu bapa perlu menjadi termostat daripada menjadi termometer. Sampai macam tu sekali perbandingannya. Mungkin Puan boleh perjelaskan mengenai istilah tersebut dan kenapa ianya relevan sebenarnya. Okey, kalau kita tengok termometer dengan termostat, kedua-duanya adalah alat untuk menyukat suhu. Betul? Okey. Tapi kalau kita tengok termometer, kalau suhu sekeliling sejuk, dia akan turun. Kalau suhu panas, dia akan naik. So dia berubah mengikut suhu. Manakala termostat pula, dia yang set suhu tu, dan sekeliling berubah mengikut suhu yang ditetapkan. Jadi sebagai ibu bapa, kita tak boleh jadi termometer. Terutamanya zaman sekarang yang sangat bising dengan social media apa semua ni, kita mudah terpengaruh dengan apa orang cakap pasal anak kita, pasal cara kita parenting. So kita mudah influence ataupun affected dengan apa orang cakap. Kita sepatutnya jadi termostat di mana kita yang set the standard, kita yang set the right example supaya anak boleh follow accordingly. Macam tadi soalan awal tadi, macam mana kita nak didik anak sabar, kawal emosi dan sebagainya. Kita dululah yang kena praktis sabar, praktis kawal emosi supaya anak pun lama-lama dia akan ikut. Itu dah dia. Orang kata apa, macam ketam mengajar anak jalan jalan lurus. Kalau kita sendiri ke laut nak ajar anak yang betul, itu adalah susah. Mustahil. Apa pun pilih untuk jadi termostat ataupun termometer. Kalau termometer tu tukar jadi termostat. Itu yang paling baik Walaupun ianya memakan masa dan agak mencabar sebenarnya. Okey Puan, sebenarnya kita dah lebih kepada macam mana nak didik anak, macam mana nak memperbetulkan emosi anak ni, emosi mak ayah ni pula. Macam mana kita nak betulkan, kita nak pastikan yang kita ni dalam momentum yang sepatutnya.
sepatutnya. Kalau lari momentum tu cepat-cepat, kita sedar kembali kepada asal. Macam mana tu nak tanamkan dalam fikiran dan minda macam kita yang, sebenarnya? macam yang saya kongsikan dengan Nurul tadi, kita ibu bapa ni kan, saya tengok dari pemerhatian saya sendiri juga, saya tengok ibu bapa zaman sekarang ni memang cepat mengejar ilmu tau. Memang saya tabik lah dengan ibu bapa sekarang, kalau ada buku ke, cepat diorang macam berminat nak menimba ilmu, pergi seminar, itu ini kan, timba ilmu parenting. Tapi kita kena sentiasa ingat juga, setiap ibu bapa, setiap daripada kita ni memang diberikan gerak hati tau. Dan gerak hati itu adalah petunjuk daripada Allah. Allah yang memberikan anak itu kepada kita. Dan kita tak perlu nak perlu ada rasa untuk anak-anak orang lain, sebab rasa tu hanya untuk anak kita. We have what it takes untuk membesarkan anak di depan mata kita. Okey, Puan, mungkin kita boleh lihat ya, kalau macam itu normal lah Puan ya. Kalau macam orang kata dalam emosi, kadang-kadang ibu bapa yang baran, ganas. Mungkin kita boleh lihat daripada kesan emosi terhadap anak tu sendiri macam mana. Okey, sebenarnya anak-anak ni betul kita perlu menimba ilmu, kita perlu menguasai kemahiran dalam menjadi ibu bapa yang baik, ibu bapa yang lebih baik setiap hari. Tapi kita lupa bahawa anak-anak kita ni, mereka ni adalah makhluk Allah yang sayang kita tanpa syarat. Mereka sayang kita tanpa syarat, dan mereka bukanlah nak ibu bapa yang bijak macam-macam, bijak ini, bijak itu, pandai masak dan sebagainya, tapi mereka perlukan ibu bapa yang bahagia. Jadi bila kita ada pergolakan emosi ni, sepatutnya kita tahu yang kita ada tanggungjawab terhadap anak-anak ni, iaitu mereka perlukan ibu bapa yang bahagia. Sebab bila ibu bapa bahagia, automatik kita akan jadi ibu bapa yang lebih sabar, lebih tenang, lebih bijak. Ya, itu dia. Dan tadi ada dikongsikan satu artikel ataupun satu perkongsian ataupun quote, iaitu parenting bukanlah proses untuk membentuk anak, tapi sebenarnya adalah proses untuk membentuk ibu bapa itu sendiri supaya menjadi contoh kepada anak. Dan kenapa perlunya parenting itu ada dalam kekeluargaan itu, sesebuah kekeluargaan itu sendiri. Sebab anak, kita terutamanya mak-mak lah kan, suka membebel kan. Suka membebel. Kalau beletih tu panjang ni beletih. Sedangkan anak ni sebenarnya tak perlukan bebelan, anak tak perlukan nasihat, anak tak perlukan peraturan, anak hanya memerlukan contoh. Anak hanya memerlukan contoh. Dan anak memang tak dengar cakap, tapi mereka tak pernah gagal meniru sikap. Itu dia. Begitu padu sekali sebenarnya apa yang Puan Adi Raja bagi tu. Sebenarnya kalau terkena batang hidung, cepat-cepat kita perbetulkan tindakan kita. Sebenarnya tak terlewat pun untuk menjadi ibu bapa yang terbaik kepada anak kita. Nak menjadi sempurna itu adalah mustahil, tetapi kita cuba yang terbaik dalam kehidupan kita seharian supaya kita tak menyesal satu hari nanti, dan anak itu akan menjadi sumber kasih sayang yang berpanjangan. Dan terima kasih kepada Puan Razia Adi Raja kerana sudi bersama kami di Refleksi Minda pada hari ini, berkongsi mengenai tips keibuapaan di kala cabaran, di kala pandemik ketiga ini, di kala musim PKP, dan diharap ianya sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada anda di luar sana, dan manfaat kepada saya juga untuk mendidik anak-anak kita menjadi keluarga yang lebih harmoni lagi. Dan Refleksi Minda berhenti setakat di sini saja. Assalamualaikum dan salam hormat, dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.